program kita selepas solat zuhur ni dengan sesi pengajian ilmu, dengan kita buka majlis kita dengan membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala likram ashabul izam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadud al-mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu kalangan kamu akan beberapa derajat. Ya mati silakan Fadilatul Imam, sebenarnya Tuan Bilal, kemudian Jawatan Kuasa Masjid Negeri, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, para asatizah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita diizinkan pertemuan kita pada petang ini untuk sesi tazkirah sambungan daripada kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah, peringatan pada urusan kematian dan juga urusan-urusan akhirat. Kita berada di muka surat 71, kalau di kitab Arabnya muka surat 31. Masih lagi dalam pembincangan perbahasan berkenaannya sampainya amalan orang yang hidup kepada orang yang mati. Sebut dalam kitab ini wa fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi siyam sama anhu walihu. Sama anhu walihu. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari, hadis sahih akhrajahu al-Bukhari. Kan? Maksudnya barang siapa yang mati, man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang mati dan atasnya itu puasa yang belum ditunaikan, puasa yang belum diganti, sama anhu walihu, maka wali dia boleh berpuasalah, menggantikan. Sama anhu walihu, berpuasalah untuknya walinya. So walinya berpuasa untuk menggantikan puasa si mati yang telah pun meninggal dunia. Ini nak menyatakan pada kita tentang dibolehkanlah mana sampainya amalan orang yang masih hidup tu kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Sama ada yang meninggal dunia itu adik-beradik kita, ayah kita, atau ibu kita, saudara kita dan sebagainya yang telah pun wafat meninggal dunia, dan ada puasa-puasa yang belum lagi ditunaikan. Maka disebut dalam hadis ini man mata wa alaihi siyam sama anhu walihu. Siapa yang mati dan atasnya itu puasa yang belum ditunaikan,
dan saya boleh walinya tadi menggantikan puasa dia. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rijalil ladzi hajja an ghairi qabla an yahja an nafsi hajja an nafsika summa hajja ala syubrumah. Syubrumah. Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki yang menunaikan haji untuk orang lain sebelum menunaikan haji untuk dirinya. Jadi ada satu hari tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang laki-laki yang mana laki-laki itu menunaikan haji untuk orang lain, sedangkan dia belum lagi menunaikan haji untuk diri dia. Apa kata Nabi SAW? Hajja an nafsika, hendaklah kamu tunaikan haji untuk diri kau dahulu. Summa hajja ala syubrumah atau syubrumah. Kemudian hajilah kepada syubrumah, mana orang lain tadilah. Jadi ada seorang lelaki yang lain yang mana si In tadi dia menunaikan haji bagi orang tersebut. Maka Nabi SAW kata puasalah, hajilah dulu untuk diri kau. Ini nak menyatakan pada kita bahawa boleh, mana Nabi tidak melaranglah orang itu menunaikan haji untuk orang lain. Tetapi yang terlebih aula kata Nabi tadi, kalau ikut kita faham di situ bahawa tunaikan haji untuk diri kita dahulu. Dah selesai untuk diri kita dahulu, barulah boleh kita tunaikan haji pada orang lain. Ini nak menyatakan pada kita bolehnya menunaikan haji untuk orang lain. Kalau seandainya orang itu tidak mampu untuk menunaikan haji pada masa dia masih hidup, tuan. Baik, kemudian waruya an Aisyah radhiyallahu taala anha utukifat ala ahihi Abdurrahman ba'dal mautihi wa utiqat anhu. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah pernah berintikaf untuk saudaranya. Takafat an-nafsiha Abdurrahman. Satu hari Aisyah dia berintikaf untuk saudaranya yang bernama Abdurrahman ba'dal mauti, sesudah daripada kewafatan Abdurrahman. Abdurrahman dia ada macam ada pertalian kepada baginda Rasulullah, baginda Aisyah ni, Sayyidatina Aisyah ni. Jadi sesudah Abdurrahman yang meninggal dunia, maka Aisyah menggantikan iktikaf. Maka Aisyah berniat iktikaf untuk saudaranya yang Abdurrahman yang telah pun meninggal dunia. Kemudian sampai itu wa'utikan anhu, kemudian dimerdekakan untuknya hamba. Dimerdekakan hamba itu juga untuk niatnya kepada Abdurrahman jugalah. Jadi menyatakan pada kita bolehnya menyatakan kita buat untuk orang lain walaupun orang itu telah meninggal dunia. Dan kemungkinan Abdurrahman ni waktu dia masih hidup mungkin dia selalu beriktikaf. Jadi selepas dia wafat, maka Aisyah ni seolah macam menyambung kembalilah iktikaf yang selalu dilakukan oleh Abdurrahman, dan juga perbuatan untuk memerdekakan hamba sebagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman ketika Abdurrahman itu masih hidup, tuan-tuan. Kemudian waqala Sa'ad di Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tufiyat apa tasaddaqu anha. Qala na'am. Qala fa ayya sadaqah afdalu. Qala saqalma. Diterima,kan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Sa'ad pernah berkata kepada Nabi, inna ummi tufiyat, sesungguhnya ibu aku telah pun diwafatkan. Mana ibu aku telah pun meninggal dunia. Adakah aku boleh bersedekah untuknya? Apa tasaddaqu anha, adakah boleh ya Rasulullah aku bersedekah untuk ibuku yang mana ibuku aku telah pun meninggal dunia? Apa jawapan daripada baginda Rasulullah SAW? Qala na'am, ya bolehlah kamu bersedekah untuk ibu kamu yang telah pun meninggal dunia. Maka lalu dia berkata, fa ayya sadaqah afdal, apakah sedekah yang lebih baik? Yang boleh aku niatkan tadi untuk ibu aku yang telah meninggal dunia. Maka Nabi SAW pun berkata, saqalma ni mengalirkan air, macam buat
buat perigi, ataupun suatu benda yang dia punya air itu berterusan dan orang boleh mengambil manfaat daripada air tersebut. Orang sama ada digunakan untuk minum ataupun digunakan untuk apa, sayuran, mengalirkan tanaman-tanaman untuk binatang minum dan sebagainya lah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata antara sedekah yang paling baik itu ialah kamu mengalirkan air, membuat perigi lah. Banyak zaman sekarang kan kita buat perigi untuk dengan tujuan untuk dia punya faedah tadi, boleh mengalir pahalanya kepada ibu kita ataupun ayah kita yang telah pun meninggal dunia, tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Kemudian wafi Muwatta, dan disabit dalam kitab Muwatta daripada Abdurrahman bin Abu Bakar daripada mak saudaranya, an ammatihi, daripada mak saudaranya. Benda ni terima daripada Abdullah bin Abu Bakar, yang terima daripada mak saudaranya, bahawa sesungguhnya dia kata neneknya kan pernah mewajibkan atas dirinya untuk berjalan ke Masjid Quba. Dia kata nenek saudaranya pernah mewajibkan untuk diri dia nenek tadi, annaha ju'ilat ala nafsiha masiyan ilal Masjid Quba. Dia kata di mana ibu dia tadi, dia pernah berniat mewajibkan diri dia untuk berjalan ke Masjid Quba. Jadi kemungkinan Masjid Quba ni mungkin agak jauh daripada tempat dia lah. Jadi dia pernah berniat untuk pergi berjalan ke Masjid Quba dengan berjalan kaki. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Pamatat, tiba-tiba dia meninggal dunia. Mana tak sempat dia nak menunaikan akan niat dia tadi untuk menunaikan berjalan kaki ke Masjid Quba. Walam taqdihi, kemudian tidak ada siapa pun yang nak menggantikan tempat dia setelah dia meninggal dunia. Fa'afta Abdullah ibn Abbas, lalu tiba-tiba Abdullah ibn Abbas telah mengeluarkan fatwa, dia beritahu kepada anak perempuannya antamsi anha, supaya anak perempuan tadi berjalan untuk dia. Mana anak perempuan tadi menggantikan tempat dia yang telah meninggal dunia tadi. Jadi nak menyatakan pada kita bolehnya mana kita melakukan satu amalan tadi untuk orang lain, yang mana orang lain tadi memang dia pernah berazam lah untuk melakukan perkara tersebut. Apalagi kalau contohnya dia bernazar untuk pergi ke suatu tempat tetapi tidak dapat ditunaikan hajat tadi. Apalagi kalau tempat tu tempat yang baik, tuan-tuan, maka bolehlah orang lain untuk menunaikan hajat dia. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata wa afta Abdullah bin Abbas ibnataha antamsi anha, maka telah mengeluarkan fatwa oleh Abdullah bin Abbas kepada anak perempuannya supaya anaknya perempuan dia tadi berjalan untuknya, mana menunaikan hajat dia, berjalan kaki ke Masjid Quba. Baik, kemudian qultu, aku berkata, musannaf berkata, wa yahmilu ayyakuna qauluhu subhanahu wa ta'ala alaysa anna wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, hasan fi sayati bidalili ma fi sahihil Muslim. Aku katakan makna ihtimal ni dipertanggungkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawa tiadalah bagi manusia itu kecuali apa-apa yang telah diusahakan dia. Dan bahawasanya seseorang manusia itu tiada memperolehi selain apa yang telah diusahakan dia. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ini, ayat ni dia kata musannaf, kata Imam Qurtubi, hasan fi sayyi'ah, benda ni dikhususkan kepada benda yang tidak elok, benda yang jahat, benda yang munkar, benda yang tak elok lah. Kata hasan fi sayyi'ah, benda ni dikhususkan pada benda yang tak elok. Allah Ta'ala sebut tadi, dia kata bahawasanya seorang manusia tidak memperolehi selain daripada apa yang telah diusahakan. Maksudnya benda-benda yang tak elok lah.
benda yang tak elok. Sedangkan benda-benda yang elok pula bukan seperti itu. Jadi mana kalau benda-benda tak elok ni atas apa yang orang tu dah usulkan, itulah dia punya ganjaran dia. Sedangkan orang lain tidak boleh campur tangan kat situ. Dia kata hasan fi sai'ah, khususnya pada benda yang tak elok, bidalili ma fi sahihil Muslim, dengan dalil sesuatu yang terdapat, barang yang terdapat dalam sahih Imam Muslim. Baik. Dan daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, berkata ia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam satu hadis qudsi, iza hamma 'abdin bil hasanatin wa lam ya'milha kataballahu lahu hasanah fa in 'amalaha katabatha 'asyara ila 700 dha'fin wa iza hamma bi sai'ah wa lam ya'malha lam aktubha alaihi fa in 'amalaha katabatha sai'ah wahidah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah SWT telah berfirman, barang siapa yang bercita-cita di kalangan hamba tadi, bercita-cita untuk melakukan sesuatu kebaikan dan dia tak jadi mengamalkan kebaikan tadi, maka dituliskan baginya satu kebaikan. Barang siapa yang bercita-cita untuk melakukan satu kebaikan dan dia tak jadi nak buat, maka tetap ditulis baginya satu kebaikan. Fa'in amalaha, maka jikalau diamalkan apa yang dia cita-citakan tadi, katabatha lahu 10 ila 700, lalu dituliskan baginya pahala, ganjarannya 10 ganjaran pahala, ila 700, sehingga kepada 700 kali ganda yang disediakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iza hamma bi sai'ah, dan apabila seorang hamba tadi bercita-cita untuk buat satu kejahatan, walam ya'milha, kemudian dia tak jadi nak buat, lam aktubha alaih, nescaya dia tidak dituliskan apa-apa bagi dia. Dia tidak ditulis sebarang kejahatan bagi dia. Kalau seandainya dia bercita nak buat satu kejahatan sedangkan dia tak jadi nak buat. Fa in amalaha, maka jikalau dia buat, katabatha sai'ah wahidah, nescaya dituliskan baginya satu kejahatan. Wal Qur'anu da'ala zalika, dan Quran juga ditunjuk atas demikian. Ini nak menunjukkan pada kita bahawa kan adanya pertembungan antara ayat Quran tadi dengan hadis kursi tadi. Di mana ayat Quran tadi dia kata, dan bahawasanya seseorang manusia itu tidak memperolehi selain apa yang telah dia usahakan. Kasi itu menunjukkan pada kita ayat ini seolah-olah menggambarkan mana kita tak boleh buat apa-apa untuk orang lain sedangkan orang itu telah meninggal dunia. Tetapi sebenarnya ayat itu ditujukan khusus kepada benda yang jahat saja. Sedangkan benda yang baik masih boleh kita usahakan untuk kita niatkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Kan? Kemudian disokong dengan hadis tadi, di mana hadis kursi tadi, di mana Allah Taala sebut, dia kata barang siapa cita-cita nak buat kebaikan dan dia tak jadi buat, maka ditulis baginya satu kebaikan. Kalau dia jadi buat, maka dituliskan baginya 10, sehingga ila 700, sehingga kepada 700 ganjaran pahala. Maknanya besarnya ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang buat kebaikan. Sebaliknya, kalau orang bercita-cita buat kejahatan dan dia tak jadi nak buat kejahatan tadi, nescaya dia tidak dituliskan apa-apa pun. Satu benda pun tak tulis kalau dia tak jadi nak buat. Sedang kalau dia jadi buat sesuatu, dia cita-cita nak buat satu kejahatan dan dia jadi buat kejahatan tadi, kata badha sai'ah wahidah, dan saya tuliskan baginya kejahatan yang satu, tuan-tuan. Apa kan perbezaan situlah? Maknanya peluang yang begitu banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bercita-cita saja, bercita-cita nak buat baik. Walaupun mungkin dia belum buat baik lagi. Tapi dah kita nak buat baik, dia tetap mendapat satu pahala tu. Apalagi kalau seandainya dia membuat kebaikan tadi. Kemudian disokong pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang lain. Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata man jaa bis hasanati falahu asyru amsalihha. Surah Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya itu 10
ganjaran pahala. 10 ganjaran pahala disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Barang siapa yang datang membawa amal baik, maka baginya 10 kali lipat ganjaran pahala disediakan Allah taala. Surah Al-An'am ayat 160. Kemudian Allah taala juga sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala samalah seperti satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu terdapatnya 100 biji. Pada setiap tangkai terdapatnya 100 biji. Ini pun nak menyatakan pada kita, maknanya peluang yang begitu cerah, kan, janji yang begitu besar, janji begitu besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menginfakkan harta mereka, mana kebaikanlah, benda baik. Menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga dalam satu ayat yang lain, wa qala fi ayatil ukhra masali jannatin birabwatin kama sali jannatin birabwatin. Perbandingan orang-orang yang infakkan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala samalah seperti dataran yang tinggi yang disirami dengan hujan yang lebat. Satu dataran yang tinggi yang dihujani dengan hujan yang lebat. Kemudian Allah Taala juga sebut dalam Quran, kata man zallazi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memperhutangkan kepada Allah satu hutang yang baik, maka diganda-gandakan baginya akan ganda-ganda yang banyak. Wa hadza kulluhu tafaddal min Allah. Dan ini menunjukkan bahawa tentang kurniaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang rajin nak melakukan kebaikan. Walaupun mungkin niat saja, belum buat lagi. Azam saja nak buat, tapi mungkin belum buat lagi. Apalagi kalau dia buat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang besar kepada orang-orang yang begitu. Sehingga kan Allah Taala menggandakan asyran ila 700 dhafin ila alfa hasanatin. Allah Taala gandakan daripada 10 sampai kepada 700 kali ganda, dan hingga kepada ribu-ribu alfa hasanatin, sehingga beribu-ribu ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qila li Abi Hurairah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abi Hurairah, asma'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar asma'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, di mana Nabi pernah berkata, dia kata, innallaha la yajzi minal hasanatil wahidah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi balasan daripada kebaikan yang satu, iaitu sebanyak alfa hasanatin. Alfa hasanatin, 1000 kebajikan. Maksudnya 1000 maknanya dikata sejuta lah. Alfa hasanatin, 1000 sejuta hasanah kebajikan, balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala sami'tuhu yaqul, dan dia juga pernah berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, innallaha ta'ala yajzi ala hasanatin wahidah alfa hasanatin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas di atas satu kebajikan itu sampai kepada 2 juta kebajikan. Alfa hasanatin, 2000 kebajikan. Wa hadza tafaddalu, dan ini merupakan anugerah yang besar, tuan-tuan, daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada anak Adam ataupun orang-orang yang beriman daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad tafaddallahu ala atfal,
bidhal jannah bighairi amalin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala juga mengurniakan kepada anak-anak yang kecil, dengan memasukkan mereka itu ke dalam syurga bighairi amalin, dengan tanpa amalan. Dengan tanpa amalan pun Allah Subhanahu wa taala boleh memasukkan anak-anak yang kecil ke dalam syurga bighairi amalin. Fama zannuka bi amalil mu'min an nafsihi, maka apakah sangkaan kamu tentang orang-orang yang beriman pula, yang beramal untuk diri dia sendiri atau dia beramal untuk orang lain? Bagaimana? Sedangkan Allah Ta'ala boleh memasukkan anak-anak yang kecil yang tiada amalan, boleh masuk terus direct dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kurniaan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So cuba kalau buat perbandingan dengan orang yang beriman yang beramal, macam mana? Orang beriman yang beramal untuk diri dia sendiri ataupun dia beramal untuk orang lain. Kan, dia berpuasa untuk saudaranya yang telah meninggal dunia ataupun mak atau ayahnya yang telah pun meninggal dunia. Bagaimana tuan-tuan? Sudah tentu akan sampailah pahala dia. Tentu akan besarlah pahalanya. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh memasukkan anak yang kecil masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Masya Allah. Okey. Kemudian ada satu kisah ringkas daripada Syekh Al-Faqih Al-Qadhi Al-Imam Mufti Al-Anam Abdul Aziz bin Abdul Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang syekh yang faqih, lagi dianya seorang qadi, lagi dianya seorang imam. Disebut dalam kitab ni Syekh Al-Faqih Al-Qadhi Al-Imam Al-Mufti Mufti Al-Anam, namanya Abdul Aziz bin Abdul Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata kana yafti bi annahu la yasilu lil mayt sawab ma yaqra'u, di mana dia telah pernah memulakan fatwa bahawa dia kata tidak akan sampai pahala orang yang hidup kepada orang yang mati. Dia pernah cakap macam itulah. Dia kata kana yafti bi annahu la yasilu lil mayt sawaba ma yaqra'u. Dia kata dia pernah melakukan satu fatwa, tuan-tuan. Dia kata tak sampai pahala amalan orang yang hidup kepada orang yang mati. Dan dia berhujah dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Surah An-Najmi ayat 39. Yang maksudnya bahawa dan bahawasanya seorang manusia itu tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Falamma tufiya, kemudian tak kala dia telah wafat, bila dia nak mati, tuan-tuan, ra'a ba'd al-ashabihi mimman kana yujasiluhu wa sa'alahu an zalika. Tak kala dia telah wafat, maka sebahagian daripada sahabatnya telah bermimpi dan melihat dia. Melihat dia dalam mimpi lah. Okey. Dan lalu dia bertanya, dia tanya dengan apa ni? Syekh ni, Syekh Al-Faqih Al-Qadhi Al-Imam Mufti Al-Alam ni kan, Abdul Aziz bin Abdul Salam ni. Jadi sahabat dia tanyalah kepada dia. Dia kata, maka dia kata kepada Syekh itu yang telah wafat tu, dia kata, innaka kunta taqul, sesungguhnya engkau telah pernah bercakap, annahu la yasilu ilal mayt sawaba ma yakrahu wa yahdi bih. Dia kata engkau pernah cakap bahawa tidak akan sampai pahala orang yang telah meninggal dunia, kan, ataupun apa yang kita baca tak akan sampai pahalanya pada orang yang telah dunia, kan, ataupun apa yang kita hadiahkan tak akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Fa kaifal amr, bagaimana keadaan kamu sekarang? Apa jawapan daripada syekh yang telah wafat tadi? Dia kata, faqala lahu, maka dia berkata baginya, inni kuntu aqulu zalika fi dunya, sesungguhnya aku melakukan fatwa akan demikian, tak sampai pahala tadi ketika hidup aku dalam dunia. Al-an, dia kata, sekarang, faqad raja'tu anhu lamma ra'aitu fi karamallahu ta'ala bizalika. Sekarang aku rujuk semula. Mana rujuk, mana batalkanlah.
Aku rujuk semula di atas apa yang telah aku lakukan dahulu, di atas apa yang aku fatwakan dahulu ketika aku hidup dalam dunia. Lamma ra'aitu min karamullah ta'ala, tak kala aku melihat akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kurniaan Allah Subhanahu wa taala akan demikian kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Wa annahu yasiru ilaihi zalika, dan bahawa sesungguhnya sampainya pahala orang-orang yang beramal yang masih hidup, sampainya pahala tadi kepada orang yang telah pun meninggal dunia, tuan-tuan. Masya-Allah. Ni nak minta pada kita rumusan dia, kesimpulannya sampainya pahala. Lagi kita ni daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sampainya pahala amal-amalan kita dengan niat kita untuk sematilah ahli keluarga kita, mak ayah kita dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka akan beroleh tempat-tempat yang bahagia insya-Allah di alam barzakh sana. Sekian saja tuan-tuan perkongsian kita pada petang ini, insya-Allah. Dengan sedikitnya perkongsian, mudah-mudahan kita dapat menafaham bersama insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.